Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli sallim. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sudah ada kan? Itu saja kan? Itu orang kan? Okey. Sebab tu kita kata apa? Ini kaedah dia. Dalam Quran Allah sebut apa? Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil ardi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fafahhamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa Daud dan Daud dan Sulaiman idh yahkuman fil harth, sewaktu mereka menghukum tentang ladang. Mereka hukum tentang ladang. Masalah apa? Sekumpulan kambing pada waktu malam pergi masuk ke tanaman orang lain. Dia musnahkan semua tanaman tadi. Jadi Nabi Daud alaihissalam hukum dia sebab kadar kemusnahan tadi sama dengan nilai kambing. Nah, kambing tadi bagi kepada tuan punyalah ladang. Sebab kemusnahan dia sama dengan harga kambing bagi tuan ladang. Bagi kepada tuan ladang. Ini hukuman Nabi Daud alaihissalam. Sebab apa? Balak suruh dia bayar denda. Sebab dia biarkan kambing dia musnahkan taman orang. Tapi Nabi Sulaiman dia hukum macam mana? Dia bagi sekarang serahkan kambing kepada tuan punya ladang untuk dia ambil susunya, ambil manfaat pada dia. Sementara ladang tadi diserahkan kepada tuan kambing agar dia baiki balik, dia tanam balik sampai keadaan sebelum dimusnahkan oleh kambing tadi. Dua hukum berbeza daripada dua orang Nabi Allah. Jadi Allah sebut apa? Allah sebut fafahamna Sulaiman, kami bagi Sulaiman faham. Makna Nabi Daud pun putuskan dengan hukuman Sulaiman. Tapi Allah kata apa? Wa kullan atayna hukman wa ilma, kedua-duanya bagi hukum dan ilmu. Yang Nabi Daud pun betul, Nabi Sulaiman betul, tapi Nabi Sulaiman lebih tepat di sisi Allah. Jadi dua-dua berijtihad. Jadi diterima keputusan Nabi Sulaiman. Okey, jadi sini kita al-ijtihad la yunqadu biha. Tapi waktu itu apa? Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad lain. Sebab apa? Dua-dua betul di sisi Allah. Maksudnya betul apa? Bukan menjadi satu dosa. Sebab Allah sebut apa? Mereka dua hukuman, dua hukum yang berbeda. Tapi Allah kata apa? Wa kullan ataynahu hukman wa ilma, kedua-duanya mereka Daud, Sulaiman kami kurniakan hukum dan juga ilmu. Faham tak? Jadi mana Allah redha kepada mereka berdua. Jadi Allah sebut fafahamna, tapi Nabi Sulaiman lebih setengah kata tak. Yang Nabi Sulaiman berwahyu, Nabi Daud berwahyu. Okey, tapi sini semua mantap. Nabi Daud terima keputusan Nabi Sulaiman. Sebab para nabi ni harus mereka berijtihad. Okey. Jadi kita masuk sini. Al-ijtihad la yunqadu al-ijtihad. Jadi kita sebut minggu lepas, apabila seorang hakim itu telah berijtihad untuk mengambil satu keputusan, maka keputusan tadi tidak boleh dibatalkan. Sebab benar itu ijtihad. Kita bagi contoh minggu lepas macam mana masalah talak. Sekarang hakim kita pegang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i talak jatuh biarpun dalam keadaan marah. Sebab apa? Mazhab Imam Ahmad tak jatuh dalam keadaan marah. Sebab berbeza pentafsiran hadis apa? La talaqa fil ighlaq, tidak ada talak dalam keadaan terkunci. Imam Syafi'i sebut dalam keadaan terpaksa. Imam Ahmad sebut dalam keadaan marah. Sebab orang marah tak boleh kebaras. Jadi apabila hakim sebut, hakim dan pemerintah hakim dah. Sebab tu perlunya pemerintahan Islam. Sebab apa? Sebab melibatkan masalah kekeluargaan, masalah muamalat, masalah jinayat, semua ni melibatkan. Sebab tu sebab tu ulama sebut, siapa kata politik suku, agama suku kafir dia. Sebab tu ulama hukum, siapa kata politik suku, agama suku kafir. Tak ada politik, macam mana nak hukum muamalat, jinayat semua ni? Sebab itu perlukan kekuasaan politik. Nak hukum masalah kekeluargaan, nak hukum masalah apa? Jenayah sesama manusia ni. Sebab tu, siapa kata politik suku, agama suku kafir? Sebab agama itu sendiri melibatkan, agama itu sendiri melibatkan semua
hakim mahkamah tu dalam kitab nanti disebut qadhi. Hakim tu untuk pemerintah tu. Okey, sebab dia hakim mana dia memutuskan urusan ni. Sekarang kita ambil ini, ambil ni. Jadi al-ijtihad, jadi apabila hakim buat putusan, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tidak boleh diputuskan, makna dibatalkan ijtihad yang lain. Sebab tu kalau ada pemerintah Islam tidak akan menjadi raya, separuh raya hari ini, separuh raya esok. Sebab kalau hakim kata kita guna ruqyah semua, jangan guna hisab. Sebab dua-dua ni ijtihad kan. Ruqyah ijtihad, hisab pun ijtihad. Dia kata esok raya semua wajib raya. Sebab hukum dia tak boleh dibatalkan. Ini dah sampai kadang-kadang 3 hari raya betul-betul. Kumpulan ni raya hari ini, kumpulan ni raya hari ini, kumpulan ni raya hari ini. Tengok tiap presiden jadi begitu. Okey. Walaupun begitu, tengok ni. Yunqadu. Tak boleh. Yunqadu dibatalkan. Yunqadu dibatalkan. Hukmul hakimi, hukmu yunqadu. Ya Arman, aina Arman? Tak datang dia. Yunqadu dibatalkan. Yunqadu dibatalkan. Hukmu hukum. Hukmu hukum. Mana keputusan. Hukum ni keputusan. Al-hakimi, al-hakim. Keputusan hakim. Ini hakim juga merujuk pada qadhi di sini. Hukmul hakim, hukum hakim itu litabayyuni kerana jelasnya khata'ihi kesalahannya titik situ khata'ihi kesalahannya titik situ wal khata'u dan kesalahan ini qad sesungguhnya yakunu adalah. Ini bahasa Arab gitu. Yakunu mana adalah. Qad yakun adalah makna dia qad yakuni letak kurungan sama ada. Makna dia maksudnya sama ada. Qad yakun mungkin. Itu. Jadi qad asalnya makna dia qad sesungguhnya yakunu adalah. Pertama, fi pada nafsi itu maksudnya diri. Ini maksud ni nak terjemah, saya tak tahu nak terjemah apa ni. Maksud diri lah. Nafsu makna diri. Potong perkataan al-hakim, tulis buang alif, al-hukmu saja. Al-hukmi. Buang alif situ, ada alif kan? Kalau alif tambah alif jadi al-hakim. Sini tu. Sebab yang saya punya ni al-hakim, bukan al-hakim, al-hukmi. Fi nafsil hukmi. Buang alif situ kan? Okey. Fi pada nafsi diri hukum tersebut. Fi nafsil hukmi, pada diri hukum tersebut. Okey, hukumah bukan hakim. Hakim tu orang. Hukum tu hukum lah, hukuman. Bikaunihi dengan keadaannya, keadaan hukum tadi. Bikaunihi dengan keadaannya, iaitu keadaan hukum tadi. Khalafa dia menyalahi khalafa menyalahi nassan sarihan yang jelas, ataupun ijma'an. Apa dia ijma'? Persepakatan semua ulama. Persepakatan semua ulama itu ijma'. Ataupun
qiyasan, 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 qiyas, jaliyan, jaliyan, qiyasan, qiyas, jaliyan yang nyata, qiyas yang nyata. Dapat tak? Apa makna qiyas jaliyan? Nanti kita belajar semua. Sebab tu belajar fiqh ini dua perlu. Kalau kita belajar fiqh dua benda perlu. Usul fiqh, kaedah fiqh. Sekarang hukum tersebut hakim tu kena ijtihad. Kami ni ijtihad sendiri. Kita kata hukum hakim tak boleh dibatalkan, tak boleh dibatalkan. Kita kata tak berlaku, tak boleh kita begitu. Sekiranya dia berijtihad, tapi benda tersebut mesti batal sekiranya ijtihad tersebut menyalahi nas yang sangat jelas. Contoh begini, Rasulullah Al-Quran. Allah sebut apa? والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة Surah An-Nur. Ini hukuman Surah An-Nur cahaya. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Ini hukuman daripada Allah. Nas Al-Quran. Nas ini bukan lagi ada kesamaran. Mana nasan sharihan. Kalau samar begini, samar. Okey. Wal mutallaqat rabbasna bi anfusihinna arba'ata quru. Arba'ata quru. Cuba tengok ni, apa maksud nas yang jelas? Nas yang jelas, hukum tadi terbatal sekiranya dia menyalahi nas yang jelas. Surah An-Nur. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu. Dan golongan yang menuduh perempuan suci berzina, kemudian dia tak bawa saksi, maka 4 orang saksi. Jelas tak kata 4? Selepas nombor 3, sebelum nombor 5. 4 kan jelas kan? Fajliduhum, sebablah. Jelaskan mana sebab kan? Apa nak sebab? Pukul. Itu sebab. Kalau ini sepak. Jelaskan kata sebab kan? Jelaskan. Sama ni 80. Jelas tak jelas? Sebelum 79, selepas dia 81. Jaldah, sebatan. Jelaskan sebatan kan? Sebabkan bukan sepak, bukan penampar kan? Jelas. Tiba-tiba dihukum menuduh orang berzina boleh buat denda 5,000. Bertentang tak bertentang? Menyalahi nas yang sharih atau tidak? Menyalahi nas yang sharih. Hukum itu tak dipakai. Sebab jelas menyalahi nas yang sharih. Sini yungqat hukumnya tak diterima. Nas. Dan kalau disebut syarah, itulah antara bid'ah yang paling besar. Inilah bid'ah. Kalau dia namakan hukum tadi sebagai hukuman syariah, hukuman syariah, itulah bid'ah yang paling besar. Tapi itu saya kata selalu manusia disibuk apa? Bid'ah apa? Tak buat umrah kalau 2 kali itu bid'ah sebab Rasulullah buat sekali saja. La haula wala quwwata illa billah. Pening kita. Benda paling besar Quran ini diubah terus. Tak dengar bunyi suara, tapi pergi umrah. Rasulullah hanya umrah, setiap kali pergi umrah dia buat umrah sekali saja. Jadi kalau saya pergi umrah buat 2 kali itu bid'ah. La haula wala quwwata. Fatwa mana ambil? Ibnu Umar 2000 kali lebih dia buat umrah. Itu kata ya Allah, kadang manusia ni kalau sampai peringkat nak ketawa apa, nak menangis apa, nak menangis kita kalau dengar begitu. Tak tahu nak kata apa, dengar fatwa-fatwa yang sangat pelik. Okey, sebab tu dia kata hadza min umuri al-mudhikatil mumkiyah. Ini nampak ni. Bid'ah yang terang-terang depan mata kita. Sebab waktu itu hukum hakim terbatal. Sebab apa? Dia menjadi nas yang
sorry. Ijma' ulama semua sebut 80 kali sebatan. Tapi kalau ini pula arba'atu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu quru pula silakan. Salasatu quru. Tiga jelas. Sebelum dua, selepas dua, sebelum empat. Tiga kan jelas. Tapi quru ni tak jelas. Sebab dia kita panggil nassan ghairu sharih. Sebab dia nassan muhtamalan. Dia ada ihtimal. Makna ayatnya ayat Quran. Tapi orang Arab quru ni sebut apa? Suci dan juga haid. Dua-dua disebut quru. Orang Arab sebab Quran ni wa kadzalika ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Begitulah kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Quru ni cari kata orang Arab, dia merujuk kepada haid, ada juga merujuk kepada suci. Tak ada hadis jelas yang terang benda ni. Yang ada pendapat sahabat. Dan pendapat sahabat ada kata suci, ada kata sebab Rasulullah. Apa? Carilah makna Quran kamu di dewan Arab. Kamu pergi tengok orang Arab cakap macam mana. Jadi quru ni suci pun dia, haid pun dia. Imam Syafi'i kata suci, quru. Imam Abu Hanifah kata tak, haid. Jadi hukum iddah ini mesti kalau Imam Abu Hanifah, seorang untuk perempuan selepas diceraikan suaminya untuk kahwin balik mesti telah berlaku 3 kali haid baru boleh kahwin balik. Tapi Imam Syafi'i tak, 3 kali suci. Faham tak? Jadi tiba-tiba kalau Imam ambil pendapat ni, tiba-tiba Imam kita macam mana? Tak, sekarang kita pakai pendapat Abu Hanifah. Sebab 3 kali haid ni jelas. Kita pakai pendapat Abu Hanifah. Wajib kita ikut, tak boleh kita batalkan. Sebab apa? Sebab dia bukan nas yang sahih. Tapi ini batal. Sebab ini nas yang sahih. Okey, jelas ya? Kalau jelas, alhamdulillah. Ini kaedah fikih. Sebab tu dijadikan kaedah ni kaedah pertama dalam kaedah 40 yang kita lagi. Jadi cukup sekat tu ya. Karena saya jadi cukup sekat tu. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma taqabbal minna hasanatina wa tajawaz an sayyi'atina fa innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari kuliah di Suruh Imam tak ada. Kuliah di Suruh Imam tak ada.